Ada tak pernah bukan Muslim dibawa ke mahkamah syariah? Tak ada. Jadi apabila kita nak pindah meluaskan kuasa mahkamah syariah, siapa yang akan terkesan? Hanya Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih pengacara Saudara Akmal. Ini apa yang berlaku baru-baru ni di SPA, di SPA Sauna, cukup membimbangkan kerana nampak yang terlibat tu begitu ramai, 200 orang dan 100 Muslim saya rasa yang terlibat. Dan kalau kita lihat, polis tidak mengambil tindakan kerana antara alasannya adalah ia tidak mencari mangsa lah. Tidak dapat menentukan siapa mangsa. Dan apabila saya melihat ni ada kepincangan besar. Satu, kepincangan dalam undang-undang sivil. Satu adalah kepincangan dalam melaksanakan jenayah syariah. Dan kalau ini dapat diatasi, perkara ini saya rasa boleh ambil tindakan. Jadi biar saya terangkan apakah kepincangan jenayah, kan? Dan kenapa kita tidak boleh menggunakan jenayah syariah, kan? Terutamanya kepada yang Muslim. Ramai tidak sedar bahawa kanun kesesaan kita tidak digubal dalam tahun 1980 lebih itu, tidak mengambil kira liwat suka sama suka. Saya nak cakap kenapa saya kata begitu adalah kalau kita baca kanun kesesaan tu, terutamanya 377A, dia membezakan siapa meliwat, siapa yang diliwat. Diliwat tu adalah dilihat sebagai mangsa. Saya bagi contoh, bagi saya baca. Kesalahan adalah akan berlaku apabila seseorang lelaki memasukkan kemaluannya di dalam mulut atau tubuh seseorang, kan? Nah, kalau kita lihat ni, perkataan dia actus reus adalah memasukkan. Jadi siapa yang meliwat itu adalah bersalah, kan? Siapa yang diliwat, dia tidak menyatakan sama ada salah atau tak salah. Sebenarnya, siapa yang diliwat tidak bersalah. Dia 377A hanya mengatakan siapa yang meliwat itu salah, kan? Apakah hukum kepada yang melakukan meliwat itu? Dikatakan boleh dihukum penjara selama 20 tahun, kan? Jadi persoalannya, kalau yang diliwat, kenapa adakah mereka bebas saja? Kalau nak ikut kesalahan 37A, dia tak bersalah ke atas kesalahan liwat. Tetapi apa yang kita telah lakukan dalam kes-kes yang selepas, kita charge di bawah kesalahan lain, bawah 377D yang yang mengatakan bahawa adalah seseorang itu melakukan kesalahan apabila melakukan kelucahan melampau, kan? Kelucahan melampau ni kalau disabitkan kesalahan boleh membawa hukuman kepada 2 tahun, kan? Jadi kita tengok sini. Kalau betul-betul undang-undang digubal untuk mengambil kira liwat suka sama suka, patutnya mereka, kalau hukuman melakukan kesalahan tu patut samalah, kan? Tetapi kalau kita lihat kanun kesesaan kita, siapa yang meliwat kena 20 tahun, siapa yang diliwat 2 tahun. Jadi nampak perbezaan, tak tahu apa rasionalnya, kenapa begini, kan? Kenapa kalau kita tengok juga, dia mengatakan hanya lelaki saja melakukan kesalahan, kan, meliwat. Kan? Jadi kalau perempuan tidak melakukan kesalahan, itu semua kena masuk bawah kelucahan melampau. Jadi kita dapat tengok di sini, sebenarnya terdapat kepincangan besar untuk mendakwa liwat di bawah kanun keseksaan ke atas liwat suka sama suka yang makin berluasa. Mungkin pada masa dulu tak terfikir benda ni akan menjadi satu budaya yang besar, kan? Tetapi apabila menjadi budaya yang besar, kita tengok kepincangan undang-undang sivil. Sebab itu kalau kita lihat, polis cuba menerangkan dia tidak dapat menentukan siapa mangsa. Untuk untuk mendakwa di sini, kita kena tahu siapa atas, siapa bawah. Siapa yang meliwat, sebab itu kesalahan sampai 20 tahun. Siapa yang diliwat itu 2 tahun. Jadi sebab itu, kanun kesiasaan kita terpaksa menentukan siapa yang meliwat, siapa yang diliwat. Yang ini menyebabkan kesukaran teknikal, kan?
Jadi berbalik kepada itu, sebab tu nak mendakwa bahawa kesalahan 377A ni mungkin mempunyai kesukaran sikit, kan, ataupun kena membuktikan beberapa ingredient, termasuk meliwat, kan, siapa yang diliwat, siapa yang mangsa dia, kan. Jadi kita sudah tahu, kalau dari segi itu kita lihat ada kepincangan undang-undang sivil lah. Jadi persoalannya sekarang, kalau undang-undang sivil tidak boleh didakwa, kenapa kita tak boleh dakwa bawah undang-undang syariah, kan? Undang-undang syariah sebenarnya lebih mudah sebenarnya dari segi ingredientnya. Dia tidak bezakan siapa atas siapa bawah. Dari segi itulah, kan. Dia mengatakan adalah melakukan kesalahan jika seseorang itu melakukan liwat ataupun musahakah, kan. Kalau lelaki liwat, perempuan dikatakan musahakah, kan. Definisi liwat lah, kalau tak salah, perlakuan seksual antara lelaki dengan lelaki, dan musahakah perlakuan seksual antara perempuan dengan perempuan, kan. Jadi kita tidak ada siapa mangsa, siapa tak mangsa. Kalau suka sama suka boleh didakwa dan hukumannya adalah sebanyak 3 tahun, kan. Jadi persoalannya, kenapa ini tidak boleh diambil, dakwaan tidak boleh dibuat. Ini puncanya masalah dia adalah dari kes Iki Putra dan kes Ni Ailin lah, yang tidak berkenaan lewat tetapi berkenaan dengan jenayah syariah lah. Ramai mungkin tak sedar sebenarnya implikasinya besar. Dia bermulai kesalahan liwat dan sebenarnya di bawah kes Ni Ailin berbelas peruntukan jenayah syariah telah jatuh, dan ramai tak sedar bahawa banyak lagi masalah rentetan daripada kes ini yang memungkinkan banyak lagi jenayah syariah jatuh, yang pada saya juga boleh mengubah our Muslim way of life lah, kan. Bagi saya terangkan kes apa yang berlaku, kes pula apakah keputusan tu dan bagaimana ia mengubah our way of life, kan. Jadi dalam kes Iki Putra, Iki Putra ni telah didakwa melakukan jenayah liwat di bawah enactment syariah, kan. Jadi apabila didakwa, dia mencabar peruntukan jenayah syariah di Mahkamah Sivil dan terus ke Mahkamah Persekutuan, kan. Dan keputusannya, mahkamah mengatakan peruntukan jenayah enactment syariah itu bercanggah dengan perlembagaan, kan. Kenapa Mahkamah Persekutuan membuat keputusan begitu, kan? Ini mungkin teknikal, tapi saya rasa kita semua kena faham. Mahkamah menyatakan bahawa negeri tidak ada kuasa menggubal precept mana-mana peruntukan yang bercanggah dengan precept Islam ataupun perintah agama Islam selagi mana ia menyentuh senarai persekutuan ataupun bidang kuasa senarai persekutuan, kan. Now, secara amnya kita nampak patutnya betul lah, negeri tidak boleh sentuh bidang kuasa persekutuan, kan. Cuma saya nak terangkan, sebelum kes Iki Putra, Mahkamah Persekutuan cuba mengharmonikan jenayah syariah dengan jenayah sivil, membolehkan jenayah syariah ni hidup, kan. Tetapi kes Iki Putra ni membawanya jauh ke hadapan sangat, sehingga kebanyakan jenayah syariah boleh jatuh, kan. Jadi kita kena faham, senarai persekutuan bermakna, kalau kita lihat senarai persekutuan dalam perlembagaan, ia terdiri dari pelbagai bidang kuasa, termasuk jenayah, termasuk makanan macam-macam, termasuk juga berjudi, kan. Jadi mahkamah menyatakan bahawa dari Iki Putra, negeri tidak boleh menggubal undang-undang yang menyentuh, katalah berkenaan dengan apa-apa yang persekutuan boleh menggubal, kan. Jadi walaupun tidak digubal, sama ada undang-undang tu wujud atau tidak penting, dia tidak boleh menyentuh mana-mana perkara yang persekutuan boleh menggubal, kan. Jadi sebab itu dalam kes Iki Putra ada jenayah liwat syariah dengan jenayah liwat yang saya kata pincang tu di bawah kanun keseksaan. Sebab mahkamah lihat dua-dua ni macam sama, kan. Jadi mahkamah kata sivil akan mengatasi syariah itu telah terbatal, kan. Itu secara amnya lah, kan.
Jadi implikasi ini sangat besar sebab bidang kuasa persekutuan ni sangat luas, kan. Saya bagi contoh tadi judi, kan. Judi adalah bidang kuasa persekutuan. Kalau mengikut kes Iki Putra dan Nik Alin, alasan tersebut, kalau dicabar masa hadapan lah, kan. Maknanya kalaulah seseorang hendak mencabar undang-undang jenayah syariah yang melarang umat Islam berjudi, katalah di Genting, saya rasa kalau ikut Iki Putra dan Nik Alin, maka enactment jenayah syariah berjudi itu boleh jatuh dan akan jatuh, kan. Jadi maknanya kalau ikut kes Iki Putra dan kes Nik Alin, negeri tidak boleh gubal enactment jenayah syariah menghalang Muslim dari berjudi. Siapa yang boleh menggubal? Dia kata federal persekutuan. Patutnya kita analisa balik. Bolehkah persekutuan menggubal undang-undang dalam kes ni untuk menghalang umat Islam dari berjudi di Genting misalnya? Persekutuan tak boleh sebab bidang kuasa Islam, persekutuan hanya terhad kepada wilayah persekutuan. Dia tak boleh buat undang-undang berkenaan jenayah syariah di luar wilayah persekutuan. Itu bidang kuasa negeri Pahang. Satu lagi ramai tak perasan, kalau selain daripada wilayah persekutuan, persekutuan tak boleh buat undang-undang yang diskriminatori. Dia tak boleh kata satu kesalahan ni salah kepada Islam dan tidak bukan Islam. Kalau dia nak menghalang orang berjudi di Genting, dia kena halang umat Islam dan bukan Islam. Adakah ni akan berlaku? Tak mungkin. Tapi apa yang jadi sekarang ni adalah kelompongan bidang kuasa. Negeri tak boleh buat, persekutuan tak boleh buat. Inilah permasalahan besar. Permasalahan besar berikutan kes Iki Putra dan kes Nik Alin, kan. Jadi ini mempunyai kesan yang sangat besar pada saya kerana ramai tak perasan ia mengubah our way of life. Apakah our way of life kita, kan? Sebagai Muslim, our way of life, kan, kita ni agama kita dipraktiskan di negara kita bukan macam di Barat. Di mana di Barat, dia adalah agama dianggap personal atau dianggap private. Kalau salah, kalau orang itu melakukan kesalahan, itu antara dia dengan Tuhan. Kita kalau melakukan kesalahan memang ada berdosa juga, betul tak? Tetapi sejak Kesultanan Melaka, siapa-siapa yang melanggar perintah agama Islam, dia ada hukuman undang-undang di belakang kita, kan? Sebab itu kita di Malaysia ni, our way of life, kalau orang melakukan kesalahan, dia tahu dia bukan hanya berdosa, dia melakukan kesalahan undang-undang di mana dia boleh dipenjara, didenda ataupun disebat pun. Ini kesalahan our way of life yang sejak zaman Melaka berabad-abad pada saya. Dan apabila British datang pun, dia mengakui dia tak sentuh pun perkara ini. Tetapi sekarang bermulai Iki Putra, kan, jenayah ni tidak boleh lagi digubal ke atas umat Islam, kan. Dia kena buat secara general oleh persekutuan. Ini permasalahan besar kes Iki Putra dan kes Nik Alin. Jadi untuk sivil, kita kena pindah lah. Kita kena pindah supaya kita mengambil kira perlakuan liwat suka sama suka itu salah, dan apabila salah, dua-dua pun bersalah, sama-sama hukuman. Itu kita kena bincang bukan dengan Muslim je, dengan bukan Muslim pun sekali. Kalau bersetuju, kita kena pindah undang-undang sivil kita, kanun keseksaan. Tetapi undang-undang jenayah syariah ni lebih besar daripada kesalahan liwat. Yang masa saya katakan tadi, ia merangkumi jenayah syariah lain dan mungkin termasuk melarang berjudi, kan. Jadi jenayah syariah kita makin lama makin banyak yang jatuh. Jadi mungkin menggugat our way of life, Muslim way of life. Jadi kita tidak ada pilihan kecuali kita kena pindah perlembagaan. Kerana mahkamah kata ia bercanggah dengan perlembagaan. Untuk membetulkannya, kita kena betulkan perlembagaan, kena pindah perlembagaan. Tapi macam kita... Saya rasa mungkin sebab saya rasa ramai tak sedar. Okey. Permasalahan saya selama ini adalah political will, kan. Jadi apabila political will tidak kuat, maka tak berlakulah pindaan undang-undang, kan. Pindaan undang ni perlukan sama ada setengah majoriti ataupun nak pindah perlembagaan kena 2/3, kan. Jadi pada saya, rakyat masih lagi tidak tahu
permasalahan kes Nick Allen dan kes Iki Putra. Kalaulah mereka tahu bahawa jenayah syariah kita makin lama akan jatuh, kan, dan akan menggugat kita punya way of life, dan kita tahu sebenarnya kita tak ada sepilihan kecuali untuk meminda perlembagaan, saya rasa kita boleh create a political will. Sebab kesedaran masih tidak ada lagi orang ingat benda ini perkara remeh. Kalau makin lama banyak cabaran, makin lama akan jatuh. Sekarang dah 2, mungkin ada lagi yang akan jatuh. Kalau dicabar, mungkin akan sedar. Tapi pokok dia begini. Kita dah tengok kes yang Songsang ni, kita tak boleh ambil tindakan, kan. Ini pun sudah mula, kita patut, kalau kita buka mata kita, dah mula menggugat our way of life. Nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai social more kita, social value kita sekarang diancam, kan. Jadi kalau kita sedar apa kita boleh buat, oleh kerana ini keputusan mahkamah, ia tidak perlembagaan, dan kita tahu bahawa kita nak buat macam-macam kita boleh, tetapi beberapa perkara lain, tapi kita tahu apa-apa kita buat akan dicabar di mahkamah, dan kita sebenarnya tidak ada pilihan kecuali meminda perlembagaan. Barulah saya rasa orang ramai akan sedar ini kita kena minta wakil rakyat kita untuk pindah perlembagaan. Sekarang ni tak ada desakan lagi untuk meminda perlembagaan yang kuat, kan? Di istimewa. Saya rasa kita kena jelas apa nilai budaya kita. Kita kena tahu bahawa perlakuan Songsang ini adalah bercanggah dengan budaya masyarakat kita, kan. Jadi kalau tak nak stigma tu jangan buat. Betul tak? Bila dah buat, kan, kita tak perlu sebab dia ada risiko stigma tu. Kita tak boleh lari daripada stigma. Katalah kita tak payah ni. Katalah melakukan kesalahan membunuh. Kan? Bila dah bunuh, kita tak boleh kata kita nak lari daripada stigma masyarakat pandang kita membunuh. Tak boleh. Pada saya ini nilai budaya dah bercanggah, kan. Jadi dia tak boleh lari daripada stigma yang akan kena sebab dia dah melakukan kesalahan, kan. Jadi kita jangan risau sama ada kalau kesalahan tu patut ada stigma, kan. Patut ada stigma. Permasalahan di sini ialah kalau undang-undang sekarang, kalaulah dia suka sama suka, dia mungkin tak nak mengakulah sebab kalau dia yang meliwat, dia kena 20 tahun. Kan? Dia semua akan cuba kata bahawa dia diliwat. Jadi masalah pembuktian lah nanti. Kan? Betul. Saya setuju. Saya rasa rakyat perlu, dengan ni, kita buka mata macam ni. Kita tahu bahawa undang-undang sivil dah pincang. Betul tak? Bila undang-undang sivil pincang, kenapa kita tak boleh gunakan undang-undang syariah? Kan? Jadi saya harap bahawa orang perasan bahawa ini adalah akibat Iki Putra dan Nick Allen. Dan sebab itu, kalau macam mana orang kata, kita tak ada pilihan nak pindah sekarang. Jadi saya harap kita buka mata. Kalau banyak lagi berlaku, dan kita tengok undang-undang sivil dah pincang, tak boleh ambil tindakan, tak ada mangsa. Kalau nak ambil tindakan yang kecil-kecil, mungkinlah bawa seksyen-seksyen lain, kan. Tetapi kesalahan liwat ni, suka sama suka, memang susah memang susah kena cari ada mangsa, macam saya kata tadi, kan. Jadi saya rasa lebih baik kita bersandarkan, kalau ke atas umat Islam, kalau tak boleh bawa sivil, kita bersandarkan undang-undang jenayah syariah. Sepatutnya lebih adil. Satu kesalahan tu, patutnya kalau dua-dua yang bersalah, kata dia mencuri, dia buat sesuatu kesalahan, dia buat sama-sama, patut menerima hukuman yang sama lah, kan. Jadi bila apa hukuman dia berlainan, dia buat suka sama suka, kan. Kenapa 20, 2 tahun ataupun tak bersalah, dah tak tahu apa rasionalnya, kenapa boleh dia tak buat begitu, kan. Dah tak masuk akal dah rasanya kenapa hukuman begitu, kan. Jadi kita perlu, betul saya tulis, kita perlu merombak balik, melihat apakah niat, intention kita untuk menggubal undang-undang tersebut. Dan kalau kita nak menghalang liwat suka sama suka ni jadi merebak, dan kita kena ada ya undang-undang yang sesuai, yang tidak dua-dua patut bersalah. Jadi orang lain tahu, lain kali kalau saya jadi mangsa, saya tak bersalah. Kan? Itu yang berlaku sekarang lah. Bersalah bawah 37A. Dia mungkin bawa bersalah dalam seksyen-seksyen lain lah, kan, yang lebih kecil. Dari kes ini, dari kes Songsang ni, jadi orang dah dapat idea, ada kepincengan undang-undang.
Jadi apa yang kita buat, kalau kena tangkap, jangan mengaku siapa mangsa, siapa jadi pemangsa, siapa yang diliwat, siapa yang diliwat. Jadi polis tak boleh tentukan siapa mangsa. Kan? Jadi dia kata je lah, tak tahu siapa mangsa, ataupun semua mengaku siapa jadi yang diliwat. Kan? Tak boleh juga sebab tak boleh sabit kehukuman di bawah 377A. Bukan, ada beberapa perkara yang boleh kita baiki lah kan dalam rate yang baru-baru ini. Mungkin saya rasa uh, saya tak tahu, saya dimaklumkan bahawa nama-nama ni sudah keluar kan. Dan selagi patutnya, saya rasa selagi mana kesalahan belum disabitkan kan, mungkin nama-nama tu tak perlu dikeluarkan lah kan. Kalau ambil gambar boleh, tetapi tak payah tunjuk muka sangat. Jadi rakyat tahu apa yang berlaku tu satu perkara songsang yang meluas kan. Itu tak, saya boleh terima. Tapi sebelum sabitkan kesalahan, sebab yang kata kita mungkin tak perlu dedahkan semua perkara lagi kan. Tapi dah viral. Sebab dah viral kan. Tadi apa nak buat lah kan. Datuk, lagi satu saya nak tanya. Tapi sebab dah viral ni, mungkin ada yang akan ambil tindakan undang-undang lah kan. Sebab tak bersalah kan. Tapi saya rasa itulah, kita kena proses tu, mungkin kita tengok balik lah, supaya kita nak maklumkan pada rakyat, tapi kita tak nak, mungkin ada, kalau tengok video tu, saya rasa banyak perlu dijawab kenapa mereka berpakaian begitu kan. Tapi mungkin ada yang tak sengaja, saya tak tahulah kan. Mungkin takut tersangkut, tapi secara amnya kalau tengok video-video tu, banyak perlu diberi jawapan lah kenapa perlu berpakaian begitu pada masa tu semualah kan. Unsur niat niat sebab okey. ada kelompongan dalam 377 tu Okey. sendiri. Dia begini, suka sama suka. Okey. Kalaulah secara paksa sudah ada 377C kan. Actors dia sila memasukkan kemaluan tu. Niat dia adalah memang dia berniat nak memasukkan. Itu saya rasa sudah cukup. Kalau dia tak ada niat nak memasukkan, konsekuensi lain kan. Tapi saya rasa elemen tu patut lagi general, tidak perlu spesifik begitu kan. Kita bagi ambil contoh jenayah syariah lah. Ataupun kalau nak ambil contoh pun, kita boleh ambil contoh kanun keseksaan Penal Code India, ataupun sebelum kita pindah, dia juga melakukan sexual conduct between men and women, katalah kan tu, biar terbuka kan. Tadi isu-isu macam ni. Okey. Datuk. Baik, saya rasa sebelum tu saya nak terangkan. Jadi selepas kes Iki Putra dan kes Ning Alin, satu jawatankuasa kompetensi telah ditubuhkan untuk mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu dilakukan lah. Saya rasa mereka sudah siap dalam bulan Februari ataupun Mac macam tu. Lebih kurang tahun inilah kan. Jadi saya rasa sudah tiba masanya kita desak ataupun minta laporan ini diberitahu, dipublikkan, diwawarkan umum lah, supaya semua rakyat tahu apa cadangan mereka, apa yang perlu dipinda, apa kepincangan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya katakan tadi lah. Kalau ini sudah dikeluarkan, jadi rakyat tahu, rupa-rupanya kita ada beberapa masalah yang besar yang perlu diambil tindakan segera. Jadi kita dah tahu apa yang patut dipinda. Jadi kita senang nak menggerakkan political will. Jadi rakyat tahu ini masalah, dan kita cakap apa lagi wakil rakyat kita nak buat kan. Dia orang kena luluskan lah cadangan-cadangan oleh jawatankuasa kompetensi kan. Jadi tak ada perdebatan apa perlu dipinda, tak ada perdebatan ni siapa perkataan ni tak ada, niat ni tak ada, actors ni tak ada kan. Jadi itu langkah pertama saya rasa kita kena buat. Saya dah tulis, kita minta laporan itu didedahkan umum. Sebagai umat Islam, kita tahu di manakah kepincangan undang-undang sivil dan undang-undang syariah, dan kita minta wakil rakyat kita
perbetulkan supaya kita kita nak preserve our way of life. Kita bukan nak minta lebih, kita nak kekalkan daripada yang jatuh tu, kita nak angkat balik supaya kita dapat kekalkan our way of life. Betul? Hudud. Hudud 355 ke ni? 355. 355. Okey, jadi saya antara cadangan saya ada beberapa perkara yang perlu pindah perlembagaan. Senarai persekutuan, senarai negeri tu kita pindah sikit, ada beberapa peruntukan itu saya dah cadangkan kepada jawatan kuasa kompetensi. Tapi antara cadangan yang perlu dipindah adalah atas 355 lah. Kalau kita lihat kesalahan di bawah jenayah syariah hanya 3 tahun je maksimum kan. Jadi kesalahan di bawah kanun kesihatan sampai 20 tahun kan. Kenapa kalau yang kenapa kena ada perbezaan jurang yang begitu besar kan? Jadi kita bagi setara kan kalau kita nak laksanakannya kan. Jadi apa kita buat? Kita kena gubal ataupun pindah atas 355 untuk meninggikan lagi segi hukuman. Jadi tak adalah orang mengatakan jenayah syariah dengan sivil ni tak seimbang kan. Sepatutnya boleh, tetapi masalahnya yang menentang pindaan atas 355 ni adalah yang mengadu, yang memberi alasan kita tak boleh gunakan jenayah syariah sebab tak setara. Jadi dia orang menghalang kita pindah supaya bagi setara. Itulah inkonsistensi argument mereka kan. Jadi saya rasa antara cadangan adalah kita kena pindah. Sudah tiba kita pindah untuk tingkatkan lagi hukuman jenayah syariah. Saya sebenarnya optimistik. Saya sebenarnya optimistik sekiranya rakyat tahu bahawa kita perlu tiada pilihan kecuali untuk meminda, sebab barulah ada political will, rakyat yang meminta. Saya rasa pada masa ini kita kena educate ataupun maklumkan kepada rakyat bahawa apakah kepincangan-kepincangan ni, kenapa kita tak boleh laksanakan. Kalau tidak, pelakuan sepa songsang ni makin berleluasa dan kita tak boleh ambil tindakan. Ini baru satu aspek. Ini belum lagi kalau dicabar kesalahan berjudi dan pelbagai lain kan. Jadi Abu Abdullah tu, kalaulah laporan tu dah dikeluarkan kan, jadi civil society, student bersuara, okey kita kena pindah. NGO bersuara, kita pindah. Rakyat pun kata, apa lagi kita nak tunggu, betul tak? Dah kena pindah, sampai bila kita nak tunggu? 10 tahun, 20 tahun nanti mengubah kita punya nilai budaya kan? Jadi apabila ramai yang bersuara, media-media pun memperketengahkan isu-isu ini kan? Jadi saya rasa lambat laun orang katanya, kenapa tak pindah? Bila itu berlaku, maknanya dah ada political will. Dan saya rasa, saya confident ni boleh berlaku apabila ada banyak orang menyoal perkara-perkara tersebut lah. Dan kita kalau boleh, saya akan cuba tolong nanti kita boleh, kalau boleh kita map out siapa wakil rakyat kita yang setuju, siapa yang tak setuju. Jadi kita boleh approach yang tak setuju, kata kenapa tak nak ni, ini melibatkan diri kita kan. Dan kita kena tahu juga bahawa bila kita nak memindah, mungkinlah ada yang akan mengatakan bahawa ia akan memberi kesan kepada bukan Islam. Ini kadang-kadang naratif, ini saya kata naratif songsang. Kenapa saya kata ia naratif yang bercorak Islamofobia. Macam saya bagi contohlah kan. Kita nak pindah supaya kita kekalkan kuasa yang ada seperti selama ini di bidang kuasa ini di bawah negeri. Bidang kuasa ini hanya boleh kalau ada kesalahan dibawa kepada mana? Kepada mahkamah syariah. Kan? Jadi kita nak memperkasakan mahkamah syariah bidang kuasa mereka kan. Now, dalam perlembagaan dah ada jaminan bahawa bukan Muslim tidak boleh dibawa kepada mahkamah syariah. Dan selama 60-70 tahun tak kira lah. Ada tak pernah bukan Muslim dibawa ke mahkamah syariah? Tak ada. Jadi apabila kita nak pindah, meluaskan kuasa mahkamah syariah, siapa yang akan terkesan? Hanya Muslim. Siapa yang mencuba menghujahkan bahawa ia akan memberi kesan kepada bukan Muslim, Allah cuba menakut-nakutkan
orang bukan Muslim terhadap Islam. Ini dinamakan Islamofobia. Dan di negara kita, kita kena halang benda ni. Kata-kata, no that tak pernah ada bukan Muslim terlibat dalam mahkamah syariah dan tidak ada yang akan terkesan melalui ini. Dan hujah-hujah begini tidak patut diutarakan. Malangnya kalau saya takut inilah media-media English akan membesarkan isu ini walaupun tak ada kaitan, tapi kita kena tegas. Ini menggugat harmoni negara. Ini adalah isu 3A juga, menggunakan menakut-nakutkan bukan Islam terhadap Islam. Yang ini tak mungkin, dah terjamin di bawah perlembagaan bahawa bukan Muslim tidak boleh langsung didakwa di mahkamah syariah. Itu kena jelas. Kita Muslim pun kena terangkan. Kita nak kekalkan kuasa kita yang melibatkan hanya mahkamah syariah. Kita tak nak lebih. Dia begini. Jadi kadang-kadang terpusing kita mesti jelas. Kita dalam undang-undang kita dalam perlembagaan kita ada duality of law. Maknanya duality of law, kita ada undang-undang sivil, kita ada undang-undang untuk syariah. Kan? Undang-undang sivil adalah di mana nilai kita sama dengan semua orang, jadi kita masukkan dalam undang-undang sivil. Di mana undang-undang Islam jenayah syariah ni hanya terpakai kepada Muslim. Sebenarnya ramai tak perasan ini discriminatory. Maknanya artikel 8 mengatakan semua orang equality, kesamarataan bawah undang-undang. Kan? Jadi kita tak boleh diskriminasi atas dasar bangsa, atas dasar agama. Ini tak boleh. Tetapi kita ada undang-undang jenayah syariah. Kenapa? Kerana ini adalah pengecualian kepada artikel 8 kesamarataan. Umat Islam daripada dulu hendak ditakbir oleh undang-undang syariah. Dan sebab itu mereka sanggup didiskriminasi. Kan? Ini ramai tak faham. Sebab tu kalau bukan Muslim yang liberal misalnya, akan cuba nak sama ratakan, nak equality before the law. Sebab tu kadang-kadang kes-kes kita kalah. Kan? Tapi sebenarnya tidak. Dia tidak faham konsep duality of law, di mana ada undang sivil dan undang-undang jenayah syariah terpakai pada Islam. Ini kena jelas. Sebab bukan Muslim pun kena jelas, hanya terpakai pada Islam. Apabila kita pindah Akta 355 nak meningkatkan hukuman, selagi mana ia di bawah mahkamah syariah, ia tidak boleh memberi kesan kepada bukan Muslim. Katalah kita nak hukuman sebab kesalahan semua yang katakan tadi kan, kepada Islam saja kan, di bawah mahkamah syariah hanya mahkamah syariah yang hanya boleh melaksanakan ke atas Muslim kan. Sebab itu kadang-kadang saya rasa ada beberapa naratif Islamofobia di media-media kita lah yang kita kena ketepikan dengan tegas saya rasa.